kerana berdakwah istilahnya. Inilah kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat nabi-nabi yang lain. Sebab itulah nabi-nabi lain pun berangang-angang nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tidak ada makbukan kecuali seorang, ini Nabi Isa alaihi salam. Sebab ini kemuliaan umat Muhammad dakwah. Sebab ini kerja Nabi. Dakwah ni nabi-nabi lain, nabi-nabi yang buat, umat mereka tak buat. Tapi umat Nabi Muhammad, bila tiadanya Nabi kita Muhammad SAW, wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil alih tanggungjawab dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kemuliaan kita. Kalau kita mengajak orang ni, kita buat kerja Nabi. Buat kerja Nabi, fikir sendirilah ganjaran pahalanya macam mana. Kalau fikir pahala lah. Itu contohnya, kena faham betul-betul ni. Jadi, inilah kata Imam Al-Banna, aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna kata tu, perbaiki dirimu dan ajak orang lain dalam masa yang sama. Jangan tunggu kita perbaiki diri, jangan tunggu kita perfect. Sebab kita takkan perfect. Sebab kita insan, pelupa, akan buat salah. Maka sedikit yang kita faham, ajak cara sedikit. Lebih sedikit kita faham, ajak cara lebih sedikit. Tolong baiki masyarakat kita. Sebab tu dah berlaku kemusnahan pada umat ini dengan berbagai-bagai masalah. Jangan pergi jauh lah. Kita tak payah tengok dunia ya, kata. Tengok skop dunia sangat luas lagi. Tengok Malaysia cukup. Tengok Malaysia pun tengok orang Melayu cukup. Tu kita rasa amat sedih sebenarnya. Amat menderita jiwa kita kalau kita tengok tu. Dengan pergaduhan sesama kita yang tak habis-habis yang kata. Okay? Faham molek tu. Permusuhan kita tak habis-habis lagi yang kata sama kita. Penyakit apa, dendang 7 keturunan tak habis-habis lagi katanya. Ini masalah. Ini baiki. Ini baru kita baiki Islam pada negara kita, pada orang-orang lain yang masih tidak beriman pada Allah SWT. Sedangkan mereka mencari-cari jalan untuk beriman. Saya ada seorang kawan FB, kawan WhatsApp, bekas pelajar universiti yang sama dulu. Tapi dia junior saya. Tapi dia cukup aktif dalam berdakwah kepada orang bukan Islam. Setiap hari boleh katakan, hari dia buat kerja, masuk 2-3 orang masuk Islam di tangan dia. Dan ramai yang masuk Islam tu, baik orang India, baik orang Cina, bertanya, kenapa tak ada orang mari dakwah pada saya selama ni? Jadi kita bimbang, nanti kita mati, orang yang tak beriman dalam negara kita Malaysia ni ramai dakwah kita kepada masyarakat. Apalah dah ajak aku, apalah dah kabur aku. Berat kita daripada masyarakat nak jawab nanti. Kenapa kita mengabaikan mereka? Pertamanya kerana kita umumnya orang Melayu ni, Melayu Islam ni, Melayu yang beragama Islam ni, umumnya boleh sebut bangsa lain benci. Sedangkan Nabi tak ajar pun gitu. Kenapa jadi macam tu? Sebab tidak ada ihsan. Tidak ada ihsan dalam dada. Tu tengok orang jadi benci. Kena ihsan tu kata apa? Buat baik kan. Minimal buat baik itulah tak benci kat orang. Bila dah benci macam mana nak berdakwah? Ini punca dia. Jadi kena baiki baliklah. Hilangkan rasa benci dalam dada kita. Rasa benci ni hanya hilang bila kita memiliki ihsan. Bukan sekadar tahu, miliki ihsan. Bila kita hilang kesombongan, bila kita hilang ananiyah, tak ada dalam diri kita, bukan sekadar ilmu, tidak ada dalam diri kita rasa memiliki apa saja yang ada pada kita, tidak ada rasa tu. Kata kala itu dengan sendiri akan terpadam rasa kebencian kita pada orang lain. Tapi nak sampai tu anugerah Tuhan juga sememangnya, tetapi kena berusaha sungguh-sungguh kita untuk mencapainya. Kewajipan kita berusaha. Yang memberinya Allah Ta'ala juga. Yang salahnya bila kita tidak berusaha, maka kasihanilah orang yang keliling kita yang tak pernah dengar pun ilmu ni, tak pernah tahu pun. Bahkan ramai bila sebut ihsan, tanya, ramai tak tahu. Tanya apa rukun ihsan, memang dia nak jawab. Maka benarnya fardu ain tak lepas. Tak lepas fardu ain dalam keadaan berdosa. Tak lepas fardu ain kalau belajar benda lain, kata ulama'nya berdosa belajar benda lain. Bukan bagi pahala, berdosa belajar benda lain kau tak lepas fardu ain. Bahkan haram belajar. Ini kita kena faham. Tolonglah masyarakat kita. Tolong sebarkan ilmu ini qada masing-masing. Ya.
Ya. Itulah masalah. Betul kata kita, betul kita tak perlu bergerak ikut seorang masjid. Kita bergerak dari rumah ke rumah. Sebab kalau kita gerak ikut seorang masjid, kita banyak polemik dengan orang-orang atasan yang nak pegang cara dia juga. Nak kata dia juga betul. Padahal tak lepas pada ain. Maka bergeraklah kita secara rumah ke rumah. Jiran-jiran kita je, tak payah besar-besar. Tak payah pergi masjid surah, tak payah. Jadi kita jadi balah pula. Kita nak mengelak balah. Tapi bila kita kerah ni, kita jadi balah pula dengan segolongan. Tak nambah. Nabi tak ajar gitu. Lepas tu Nabi bergerak dari rumah ke rumah. Nabi tak pergi kat Kaabah. Wah, pakai copong spekar. Bila dah ada kekuatan baru Nabi pergi pakai. Itu pun lepas 3 tahun orang kata. Ya, disuruh dakwah secara terbuka. Ni kita secara rumah ke rumah sudahlah. Kita kena berlawan pula dengan orang-orang yang salah faham tadi. Bukan mereka tak ambuh sebenarnya. Mereka pun sendiri salah faham. Mereka pun salah belajar. Jadi itu yang mereka pegang kerana kesilapan. Salah faham tadi ya. Jadi kita nak betul benda ni bukan benda yang mudah. Jadi kita kena betul dengan orang dekat-dekat. Kalau kita betul secara umum, ramai-ramai, kadang ramai salah faham. Tapi kita kena bagi jalan jumlah yang kecil. Jalan jumlah yang kecil. Jumpa, beri cerita molek. Betul tak gini? Betul tak gini? Sampai dia orang faham. Kepentingan fardu ain itu terlepas pada sifat sombong itu supaya kita terlepas pada azab seksa api neraka. Bukan hak lain. Itu je. Tak ambuh walaupun sesaat masuk api neraka. Nak jadi, dia kata bukan nak ajar ilmu ni siapa nak jadi wali. Tidak. Kita belajar ni, ilmu kita ni sekadar nak jadi hamba. Itu je poin dia. Mu nak jadi wali, gilah lepas tu. Nak jadi wali, syarat jadi hamba dulu. Barulah jadi wali. Faham ke tu? Kalau Tuhan bagi jadi wali, bersyukurlah kita. Itu nikmat yang terbesar lah. Tapi kalau jadi hamba pun satu nikmat yang cukup besar tu. Sebab hamba lah pangkat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala kurniakan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ingat surah Isra? Subhanallazi asra bi abdihi kan. Tu. Allah Ta'ala panggil Rasulullah SAW tu sebagai hamba. Maka itulah darjat yang paling tinggi. Kemuliaan dah. Di situlah kita jadi hamba balik. Sebab mana yang pakai hina dhaif. Tolong. Barulah akan aman dunia ini. Barulah akan aman masyarakat kita. Pakaian mukmin ialah iman, Islam dan ihsan. Adapun pekerjaan mukmin ialah dakwah rahmatan lil alamin dengan membawa manusia kepada ketauhidan, menesakan Allah dalam kehidupan mereka di semua bidang. Itu ditegah lagi oleh ayat kita yang tu. Pakaian kita iman, Islam dan ihsan, tu diri kita. Kerja kita dakwah. Dakwah macam mana? Rahmatan lil alamin, dakwah kerahmatan, bukan dakwah kebencian, bukan dakwah permusuhan, bukan dakwah perbalahan. Ya? Sebab apa jadi ada dakwah ni tapi dakwah permusuhan? Sebab apa? Sebab pakaian tidak sempurna. Iman, Islam dan ihsan tak cukup atas diri. Itu jadi balah. Itulah kata hanya aku je betul. Mak ni kata dia betul, mak ni kata dia betul, balah sama sendiri. Maka cegang mereka. Sepatutnya mu lebih bahagian mana? Mu lebih bahagian sesah. Aku sokong mu bahagian sesah, aku sokong mu. Aku lebih bahagian dakwah, maka patutnya mu bahagian dakwah sokonglah aku. Hak ni pula lebih bahagian tarbiyah, maka semua bakal sokong di bahagian tarbiyah. Itu betul. Ni tak. Hanya aku saja yang betul. Situlah kesombongan, situlah punca perbalahan. Kita kena faham, kita ni ada bahagian kita lebih, ada bahagian kita lemah. Tak nak kata benda lah. Sebab tu memang gitu keadaan dia. Tak perfect manusia nak tadi seseorang. Sebab tu kita perlu hidup bekerjasama. Baru kita saling kuat memperkuatkan. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau tidak ada ihsan, tidak sempurna agama hak asas pada diri, yakni iman, ihsan tadi, maka di situlah jadi berlawan menjatuh dan menjatuhkan, dan menjadilah dakwah membawa kepada perbalahan. Itu. Sedangkan Nabi tak ajar semua tu. Nabi ajar kasih sayang, kecintaan, persaudaraan, perdamaian. Siapa dengan musuh pun, orang kafir pun, bila orang kafir nak berdamai, Nabi berdamai. Perjanjian Hudaibiyah contohnya, perjanjian yang memang berat sebelah. Terang-terang berat sebelah, bukan tipu, bukan ada selindung dah, bukan ayat selindung, memang ayat terang-terang berat sebelah. Siapa sahabat semua tak setuju. Tak ada seorang sahabat setuju dengan perjanjian Hudaibiyah tu. Yang setuju hanya seorang, Rasulullah SAW sendiri.
Hatta Sayyidina Ali tu kau tulis tu. Tulis ayat tu. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tanya dah. Kalau sebut Rasulullah, tak payah buat perjanjian lah. Aku intirah dah mu. Sekarang ni aku dah intirah mu Rasulullah. Padamkan kalimah Rasulullah tu. Dan Ali kata, mana mungkin aku padam? Memang engkau ya Rasulullah ya Rasulullah. Rasulullah tu tunjuk kat mana? Rasulullah dia kita tolong padam. Kau tahap gitu bah. Nak berdamainya. Okey, faham molek ni benda gini. Kan orang kata dah lagi dia tipu kita kan kau ni. Kan ye wak lolok. Kerana kata wak lolok nak berdamai. Ni mak akang orang KL faham tak. Tipu kita kan. Allah Taala sebut dalam Quran. Minta maaf saya tak ingat surah mana tapi ada carilah. Mana kalau kita nak berdamai, mungkin mereka tipu kita. Tapi Tuhan kata, mana tahu dia tipu. Aku kan ada. Kalau betul memberdamaikan aku akan jagalah mu. Jangan bimbanglah dia tipu tak tipu pun. Sehingga jelas terang dan nyata mereka menipu. Lagi tak terang jelas nyata tak boleh. Kita kata mereka menipu, menuduh yang di situ. Hatta dalam ayat Quran pun ada. Berlaku ketika perang, nak kena tikam lele dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sahabat tikam juga mati. Balik turun ayat Quran, jumpa Rasulullah cerita. Rasulullah tanya buat apa? Dia kata, dah kita bunuh jin nyamuk je tu, yang ngucap tu nak selamat diri dia je. Ayat Quran pun tanya balik. Allah Taala tanya, mu tahu ke yang ngucap tu main-main? Mu tahu ke dalam hati dia kau ni? Yang mu kata senang gitu, dia lebong, dia nawak. Bahkan mu pun, Tuhan kata, asal-asalnya masuk Islam pun ngucap pun serupa ke dia kau. Tak betul kau dengan aku sebenarnya. Tu. Ini banyak kita tak ikut panduan kepada Quran. Kita banyak wak sakaan kira ya lalu. Sakaan buruk kita kira ya selalu. Padahal agama kita ajar supaya bersangka baik dulu dengan semua orang. Sehingga terbuktilah, ternyatalah edok kita ada kasyah, kita mari firasat orang ni dah. Ini tak ada disiplin ni. Kasyah firasat ni buat pedomang je, tak boleh buat hukum. Kita mari mimpi dah gini. Mimpi kita biasanya tepat sama, benar sama. Tak boleh kata walaupun tepat semua ia kebenaran, tak boleh. Adabnya, disiplinnya, mimpi ke benda ke, khabaran ke, kita buat pedomang saja. Buat hukum tak boleh. Sehinggalah jelas datang bukti yang nyata akan kebohongan dia dan sebagainya. Okey, faham molek ni bab ni ya. Atau jadi baloh kita ni, Apa yang menyedihkan penulis, ini ayahanda kita. Tauhid ihsan telah ditinggalkan ummah ini. Tauhid ihsan, istilah lain ada panggil tauhid tasawuf, ada istilahnya tauhid sufi. Macam-macam lah, ada pun tauhid apa, tauhid irsyad pun ada, tauhid irfan pun ada. Benda samalah ihsan tu juga, akhlak. Bahasa mudah kok akhlak. Tauhid akhlak itu telah ditinggalkan ummah ini. Malah ada golongan ahli ilmu memandang rendah ilmu tersebut sehingga tiada menggalakkan untuk mempelajarinya. Ini hak berlaku. Ada juga orang alim kita, guru kita, ustazah kita yang kata tak boleh belajar ilmu ni, tinggi sangat. Sebab apa jadi itu? Sebab dia salah faham. Dia mungkinlah dia ni berguru dengan orang yang salah faham juga. Jadi guru orang salah faham juga, mungkin orang salah faham juga. Dan sampai satu masa tu sebenarnya yang menimbulkan proses salah faham ni ada satu gerakan orientalis namanya. Memang dia sengaja mengajar Islam versi mereka yang bawa banyak kesalahfahaman dalam masyarakat. Macam kalau di Aceh ada seorang orientalis, orang kafir, bukan beriman. Nama betul dia Christian Snock Hazen Gronje. Dia duduk di Aceh, dia agama Islam, pakai jubah, pakai yang tok syekh sufi lagi. Tak silap nama dia pakai Abdul Rauf. Kata Abdul Ghani tu, saya terlupa semua tempat ni. Tak ingat tu. Tapi dan ramailah orang Melayu kita hak belajar agama dengan dia. Memang guna Quran, memang guna hadis, tapi ditafsir, diterjemah cara dia kan. Supaya kita jadi penuh. Okey. Contohnya Daesh ni kan, orang kata ISIS kan ataupun ISIL tu. Guna Quran tu, berjuang kerana atas dasar Quran. Perang, mana jumpa orang kafir bunuh. Sebab memang ada ayat Quran sebut gitu, jumpa orang kafir bunuh. Tapi ayat Quran melibatkan orang kafir ni banyak. Bukan situ je. Melihat situasi lah. Hak bunuh ni situasi perang, tidak ada cara dah. Tapi dah diguna ayat tu di luar konteks. Sedangkan
Kalau nak belajar betul bab dengan orang kafir ni, dia banyak ayatnya macam mana berinteraksi dengannya. Ya, itu bagus betul. Jadi tak belajar gitu, ambil pegang itu jadi punah jahanam. Itu yang dibawa oleh golongan orientalis ini dalam menyesatkan umat ini. Maka fahamlah kita. Ada yang orang-orang hak cakap gini ni, orang guru kita, martabat guru kita, martabat alim kita, tapi cakap tak minat ilmu ni, sebenarnya dia tu telah dididik cara tak langsung tanpa dia sedar, dia telah dididik oleh golongan orientalis tadi. Mungkin tok guru dia ke atas 2 3 generasi kena penyakit apa, terkena tipu daya ni, maka dia ni mewarisi tipu daya itu. Okay. Jadi dia pun tak sedar dia salah. Maka jangan kita kata apa-apa pada mereka. Kalau boleh menegurlah cara baik. Itu saya kata tadi, tak payah kita pergi nak lawan mereka secara depan di masjid di surau, tak payah. Kita pergi rumah-rumah je. Rumah ni rumah. Orang ramai tak mau, serumah tak mau, pergi rumah yang kedua, rumah kedua tak mau, rumah ketiga. Kita buat kerja Nabi balik Nak kumpul 2 3 orang bincang macam Nabi kumpul di rumah. Arkam bin Abi Arkam kan. Bincang bincang. Pasal ambil jalan tu balik dah. Kedamaian sehinggalah masyarakat semua nak balik ilmu ni, maka orang hak ambuh ni pun akan sendiri nak balik ilmu ni. Tak payah kita ambil jalan bertempur kata tak payah. Tak perlu macam tu. Itu salah faham je. Kata ilmu ni tinggi. Amai kata ilmu ni tinggi. Tinggi kok mana tak tahu. Nak jadi wali betul tinggi, nak lepas pada sombong tak tinggi, fardu ain bahkan. Kan nak jadi sabar, fardu ain sebenarnya. Bukan tinggi macam sabar ni. Nak jadi tinggi kita balik je, nak jadi hamba. Nak jadi hamba, hamba yang serba lemah. Dan kalau hamba serba lemah, antaranya buta tuli bisu pekak bodoh. Orang kata bodoh nak marah ke? Orang kata kita bodoh, marah ke kita? Marah apa? Dia memang aku bodoh. Aku hamba yang bodoh, mu kata aku bodoh. Sama je dah. Dah hamba dengan hamba ada beza tak status dia? Ada status beza pun sama tanggah je. Dah, lepas tu kita tak balas hamba kita, mu tak ada kelas apa tak ada kelas dengan dia kok. Super. Hamba dengan hamba je. Tak ada hebat langsung kata. Ada kalau rasa hebat, itu salahnya mana boleh hamba dengan hamba berasa hebat. Itu kesilapan. Hak tu je kita nak belajar hak tu je ni hak orang belang ni. Kau nak jadi wali, jadi kasyah bukanlah apa alang gaib balik tu. Itu cerita lain itu. Itu kita tak tahu cara bab tu. Itu dah jadi fardu kifayah dah ataupun benda sunat aje bagi orang yang berminat pergilah. Tapi melepas diri menjadi hamba ini kembali kepada sifat faqih dan dhaif itu kewajipan. Kewajipan fardu ain ni. Okey? Jadi dia pesalah. Mana ni? Istilah tasawuf menakutkan mereka sedangkan ia hanya istilah pada maqam ihsan. Jadi kita pun hari ni yang dia walik kita sebut, kalau bolehlah tak payah guna istilah tasawuf ni. Ramai orang takut dek. Ramai orang fobia. Guna istilah akhlak, lembut sikit. Benda orang mudah faham. Sebut tasawuf, tinggi saja. Tak payahlah kita ngaji ilmu ni. Tak mengaku pun ngaji ilmu tasawuf. Kita ngaji apa? Ilmu akhlak je, nak bincang akhlak macam mana. Nak selesai berdoa ain je. Kuliah kita ni kuliah fardu ain bahagian tauhid. Bukan kata nak jadi kuliah tasawuf tidak. Cuma tauhid sufi. Ada beza sikit dengan tauhid kalam. Sebab tauhid biasa hanya cerita. Tauhid kita ni cerita dan nak merasai. Cerita dan nak dipegang tauhidnya. Kalau buat fiqh kok cerita dan nak diamalkan. Kalau buat ihsan kok cerita tentang akhlak dan kita nak bersifat dengan akhlak tersebut. Bukan tahu je sombong, syukur, redha ni nak ada sifat tu pada kita. Bukan tahu je sombong, ujud yok dah kabur tu tak molek, tambah ada pada kita. Dan bagaimana cara nak buang tu. Tu ilmu kita. Nak buang kan nyakit tu, nyakit hati kita tu. Ni ilmunya. Dah boleh belajar ni cabut lagi, tak cabut lagi bila belajar je. Kena beramal dulu. Okey. Ihsan tu dua lah. Engkau memandang. Engkau beribadah seakan-akan memandang Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah kata Nabi. Engkau beribadah seakan-akan nampak Tuhan. Bukan zat Tuhan tak dapat nak dicapai. Faham boleh zat Tuhan tetap tak dapat nak dicapai. Jangan pandang zat pula cegak depan kita salah tu. Itu dia kata seakan-akan.
Merasai memandang sifat Tuhan, merasai asmaul husna Tuhan. Itu yang mudahnya nampak kasih sayang Tuhan. Kita sembahyang Allah, akak nampak kasih sayang Tuhan. Allah kasihnya Tuhan aku, boleh aku sembahyang contohnya. Tuahnya aku, Tuhan beri anugerah, boleh aku sembahyang. Nampak atas diri kita kasih sayang Tuhan tu antaranya. Yang nampak makanan, nampaklah kasih sayang Tuhan. Nampaklah Tuhan tu yang bersifat Ar-Razzaq. Tuhan beri rezeki kat aku. Semayang apa rezeki kok? Rezeki semayang. Ramai kan tak ada pun rezeki semayang. Tak boleh rezeki semayang. Pandang itulah. Pandang kasih sayang Tuhan ibunya. Pandang kasih sayang Tuhan. Allah kasih Tuhan kat aku. Terima kasih ya Allah. Pilih aku semayang. Kalau muda pilih tak semayang aku. Tapi mu sayang mu pilih aku semayang. Orang lain mu sayang juga tapi cara orang lain. Mungkin satu hari nanti mu pilih juga dia semayang. Sekarang ni mu tak pilih dia semayang ada sebab dia aku tak tahu. Bukan kerana aku lebih baik pada dia, dok. Tapi sekarang ni mu pilih aku. Moga-moga lain kali pun mu pilih juga aku. Jangan tukar pula ya Allah. Jadi kalau aku sombong, mu tukar lagi wa na'udzubillah aku. Tu kita jaga tak mu rasa lebih. Kita takut kan kita rasa hebat. Kata mu rasa hebat ngak tukar lah. Ajar kita. Dulu kata kau orang ada sembahyang gini-gini. Mu tak sembahyang, aku tak kata tak. Contohnya. Itu pandang situ maksudnya. Ataupun kalau tak nampak, tak memandang Allah, rasa dipandang Tuhan. Rasa Tuhan tengok kita. Gerak diam kita Tuhan tengok belaka, Tuhan perhatikan kita. Itulah ihsan. Dengan itulah baru timbul sifat tadi. Sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Sifat mazmumah, sifat-sifat ada molek. Sebab apa sifat-sifat ada molek tu ada? Sebab masih tak terasa dipandang Tuhan. Masih tak pandang hak Tuhan tadi. Sebab tu masih ada mazmumah. Bila dah memandang sedikit, maka di situlah timbul sifat mahmudah. Boleh sabar, boleh reda, boleh syukur, boleh tahan marah komang-komangnya. Nak marah tapi boleh tahan. Rasa kelung tu tahan. Marah merang linga tahan marah. Tapi lebih molek daripada kita marah. Sebab apa? Dah belajar dah. Kok Tuhan nak marah buat apa kok? Orang kata aku bodoh, memang aku bodoh pun. Nak marah ikut apa? Tahanlah kata. Tapi betul je kata. Dia kata salah betul kat aku marah. Ni kan benda betul. Nak marah kat mana? Jadi aku hak bodoh kalau aku marah. Jadi telur royak hak betul je. Tolong beringat pula kat aku. Bodoh mu ni. Betul. Memang aku bodoh. Tolong beringat pula. Terima kasih lah tu ni. Itu je. Jadi bila kita tak nampak situ, tak sedar kita ni bodoh. Kita belajar dah kita bodoh. Tapi tak sedar diri kita bodoh. Itu masalah dia contohnya. Jadi bila orang kata kita bodoh, kita marah. Orang kata dia cerdik, cara dia macam lebih cerdik pada kita, kita marah. Padahal sama-sama bodoh je benda ni. Nak balas dia juga sama-sama bodoh. Bodoh. Kok ada lebih bodoh? Itu sebenarnya. Itu masuk dia. Okey. Itu tukar istilah lah gitu ya, tukar. Dalam kita ajak orang lain tadi tak payah guna istilah-istilah orang takut. Istilah tasawuf tak payah pakai lah. Istilah ihsan tu rasa tinggi ingat tak payah pakai lah. Maka tersebutkan beribadah seakan-akan memandang Tuhan, sebut memandang Tuhan pun orang pening. Sebut seakan-akan je, orang pening tak payah tukar. Memandang apa? Memandang sifat Tuhan. Memandang asmaul husna Allah Ta'ala. Nampak asmaul husna. Ya juga tu. Biar tukar bahasa, tukar. Biar orang mudah faham. Okay? Ya kita sendiri pun, kita kata pakai rasa jadi pening. Orang pakai hak mudah. Bahkan dalam nak beramal pun mudah orang. Kita khabar buat zikir kena susah dengan orang. Zikir mana pula pilih tanya pula orang lebih baik so apa zikir la ilallah ke zikir ke apa tasbih subhanallah hamdulillah Allah akbar mana sebab pentingnya beramal. Jangan buat soalan lah nak beramal mana beramal je kata. Tapi sekarang beramal dengan niat yang benar, bukan sekadar nak dapat pahala tapi nak juga menyuci diri kita. Dan ibunya kuncinya duduk pada selawat. Kuncinya pada selawat. Selawat mana? Tak payah balas kat selawat mana. Kau penting mu selawat kata. Mu nak pakai selawat mana pakai lagi lah. Jangan kerana mu duk balas kat selawat mu duk selawat. Selawat lah. Selawat mana? Pakailah nak pakai hak mana pun. Mu suka hak mana pakailah. Hak mu suka tu lah. Mu selawat hak mana mu suka tu lah. Kita suka selawat nak selawat Ibrahimiyah, selawat dalam tahiyat akhir panjang kan. Dah urut kita banyak-banyak. Ada hak mana mu urut buat lah. Kau gitu lah. Tak mau buat panjang. Ada hak mau panjang buat pendek.
Yang penting buat katanya. Jangan kan panjang sangat. Ni konda pendek. Konda seumur je. Apa konda-kondanya? Buat sekarang ni. Ya, saya tanya. Kita sendirilah contohnya kan. Kata buat ni nak sawat punya panjang je, lengoh je, mulut je. Dah hak mana hak boleh buat tu. Selawat ni boleh buat. Allahumma salli ala Muhammad. Tu paling pendek kali. Buat tu. Cuma kalau nak comel lagi tambahlah. Panjang sikit lagi, panjang sikit lagi. Terserah pada mari masing-masing. Jangan jadi susah orang kata. Tapi ibu dia pada selawat. Cuma ibunya di situ. Sebab dengan selawat lah timbul kita cinta pada Nabi. Bila cinta pada Nabi dengan sendiri nak buat hak lain tadi. Apa nak istighfarnya, nak berzikirnya, nak buat baiknya pada orang dengan sendiri. Sebab kalau kasih pada Nabi. Tujuan selawat tadi tak lain tak bukan nak kita sampai cinta kasih pada Nabi. Dah kita dah puas dah selawat rasanya, dah nak pergi dah. Bacalah nak zanci ke, nak qasidah pula, nak bermaulud pula, baca cerita Nabi pun buat lagi ya. Yang penting pokok pakannya gimana? Timbul rasa kasih dan cinta dan rindu pada Nabi. Tu. Tu kena faham gitu kan. Permudahkan urusan ini. Diri kita sendiri bahkan, bukan orang lain je. Meninggalkan tasawuf, meninggalkan akhlak adalah meninggalkan tauhid ihsan. Apabila tiada tauhid ihsan, seseorang itu masih tiada terlepas diri daripada syirik ketuhanan diri yang membawa pada ketuhanan akal. Bukan pada ilmu kan? Pada ilmu dia tak percaya dah. Tak percaya dah ada kuasa, tapi pada praktikalnya. Pada praktikalnya dia masih tidak terlepas diri daripada syirik ketuhanan diri tadi. Yang boleh membawa pada ketuhanan akal. Yakni dia letak akal dia lah menentukan segala-galanya. Itu. Tanpa hakikat yakni fana diri dengan Allah, manusia tidak akan sampai kepada Allah. Maknanya hingga hilang diri kita ni tak nampak pun kita ada kuasa apa-apa. Selagi itulah kita tak akan sampai dalam mengenal Tuhan. Sebab kata ulama, nak kenal Allah ni macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri baru kenal Tuhan. Sebab nak tengok Tuhan tak boleh. Nak kenal Tuhan dengan cara tengok Tuhan tak boleh. Nabi pun larang tak boleh tengok zat Tuhan. Nak fikir-fikir bab zat Tuhan memang tak sampai. Tapi Nabi kata fikirlah tentang makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna hak mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka tengoklah manusia. Manusia mana? Manusia diri sendirilah. Kenallah dirimu sendiri. Macam kata Tok Kepala, kenal dirimu rata-rata. Dan saya engkau kenal Tuhan yang amat nyata. Kenal diri hak mana? Hak tadilah hak fakir, hina, ta'if. Mu ada kuasa benda. Mu ada hebat ke mana? Tanya diri kita tu. Kenal molek tu tak ada kuasa ni. Merenung, mengenal. Dengan beramal tadilah kita mengenal diri kita. Bila dah kenal, di situlah baru kita terlepas. Baru kita fana kata. Jiwa semakin kotor dengan syirik yang membawa sifat angkuh, kedekut, tamak, dengki, kianat, mengadu domba, dendam dan lain-lainnya. Maksudnya kalau tidak ada sifat itu, tak kenal diri tadi, semakin kita beramal, semakin kita jauh dari Tuhan. Wa na'udzubillah. Sebab semakin kita berilmu, contohnya, semakin kita pandai, kita semakin gong. Semakin gong kau nak tunjuk ke orang. Ilmu kau banyak ni, kau gong apa tadi ya? Pergi jumpa orang kau ngaji tanya orang. Ngaji tanya soalan pelik-pelik. Ilmu yang kita belajar ni hak pelik. Hak tu kita tanya orang. Buat apa nak kabarnya kita pandai pada orang. Ngaji tanya soalan gitu. Kalau bab ni guna. Di mana kau contohnya? Di mana kau? Atau Baitullah yang haram ada di sana. Di mana kau Baitullah atas diri kita? Cik tanya soalan gitu contohnya. Nak tunjuk kelas kan? Tu tujuan tanya tu, nak tunjuk kelas. Itulah benarnya. Itu jadi balah tu. Tahu kau sombong ada. Kalau tak ada takut tadi, kalau tidak fana hilang diri, tidak ada sifat fakir hina dhaif, semakin belajar semakin sombong, semakin beramal semakin sombong. Semakin kaya semakin sombong, semakin naik darjatnya semakin sombong. Sebab tak duduk atas diri yang fakir ini lagi dhaif. Kau bertambah sifat-sifat mazmumah kita. Kau kedekut, biti kau banyak kau kedekut. Patutnya kau banyak, kau lah kita banyak menyumbang. Infak fi sabilillah, kau banyak tolong orang. Kau tamak haloba, kau deki dengan orang. Orang kaya pada kita, kau kita deki, tengok orang tu kau kereta nak kau kereta kau. Tengok orang baiki rumah, jiran kita baiki rumah nak baiki rumah kau kita.
Padahal orang baki rumah tu sebab ada keperluan. Anak dia besar dah, anak dia nak kahwin, nak duduk kali dengan dia. Baki rumah kita tak boleh tengok. Nak cik baki kita rumah. Dia kata kok belawang-belawang. Dia beli kereta baru, dia beli kereta baru kok. Itu punca dia, penyakit ada dalam batin kita. Sebab berlomba menunjuk kehebatan diri. Itu kena faham. Lepas tu kena kenal diri yang fakir hina dhaif. Itu nombor satu. Kemudian baru buat kerja kita. Segala sifat ini adalah berpunca dari jiwa yang tiada tauhid ketuhanan. Tauhid ketuhanan sekadar pada akal dan perbuatan, tapi tiada pada mata hatinya yang dapat menyaksikan keesaan Allah dalam segala sesuatu. Tadi dia ada asang. Dia ada tauhid pada ilmu, ada. Dalam perbuatan ada tauhid dia sebab dia sembahyang puasa zakat haji, tapi pada mata hatinya tak nampak. Kita tak nampak hak Tuhan. Tidak ada tauhid. Tauhid ni apa? Mengesahkan hak Tuhan. Dalam ilmu dia mengesahkan Tuhan dari segi ilmunya je. Dari segi sembahyangnya je, sebab dia buat ni untuk Tuhan, bukan kerana hak lain, niat dia. Tapi dalam pelaksanaan itu juga dia tak nampak semua itu adalah anugerah Tuhan pada diri dia. Dia nampak hebat diri dia. Dia nampak dia yang pandai dalam bab ilmu. Dia nampak dia yang pandai, dia yang hebat dalam bab dia beramal tadi. Di situ dia terbuta hatinya daripada menyaksikan hak Allah dalam segala sesuatu. Kalau tidak ada tauhid ihsan tadi. Hanya dia dan dia. Ini hanya Allah dan Allah. Hidup ini adalah datang dari dia untuk menguji siapakah hambanya yang benar dalam mentauhidkan keesaannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah Ta'ala. Kepada Allah kita kembali. Bukan tunggu mati ya. Kembali mati itu kembali macamnya kembalinya haiwan pun sama kok. Haiwan kembali pada Tuhan dengan mati juga. Sebab tu ulama kata matilah kamu sebelum kamu mati. Mati apa? Bukan mati macam haiwan tu mati putus nafas. Matikan hak dirimu sebelum kamu mati nafasmu. Matikan hak dirimu, buang semua. Aku tidak ada apa-apa, segalanya milik Allah. Aku tidak ada kehebatan apa pun. Aku tidak bijak, aku tidak apa melihat mendengar berkata-kata, tidak. Segalanya milik Allah. Aku tidak ada pangkat apa-apa pun. Aku tidak ada ibadah apa-apa pun. Segalanya milik Allah. Aku hanya hamba yang hina dina, yang sangat mengharap pada Allah. Ini fakir. Aku sangat lemah. Nak buat apa-apa pun tak mampu tanpa pertolongan Allah. Itulah benar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya pun melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, habis kita. Kita pergi buat haji macam orang ni, haji muslim kita. Itulah. Kena duduk situ. Kalau betul duduk situ, insya-Allah hajinya mabrur. Tak daya nak melontar pun tak ada Allah. Nak tawah pun tak ada upaya kita. Nak duduk rukuk pun tak mampu kita kalau tak ada pertolongan Tuhan. Sebab tu Tuhan tunjuk ada orang jadi macam tu, nak buat kok sakit. Hak tadi sehat, saya komen kau duduk Malaysia. Duduk sana sakit. Ada pula hak pergi dak kok cetong tu. Orang kata tunggu masa je baraknya, tapi sabar ini cegah ramai. Ya hak kaya kali orang kata ramai orang tu. Kita hak prepare sini ni ramai cara ni, exercise dulu apa benda, sabar dia kok cetong gitu ngembek kotek. Orang ngusung pula contohnya. Sebab kita pergi tu kita rasa kita ni boleh buat ni sebab kita latih dah, sihat dah. Kadang tu Tuhan tunjuk tu sebab ada sebab sombong ada. Tuhan wis lalu dia tu. Ada lagi tak ada lemah ni, dia tunggu Tuhan, ya Allah tolonglah aku nak buat haji ni, aku sakit dah sihat ni tolonglah. Dia merendah diri dengan Tuhan, siapa sana Tuhan tolong seperti. Tu boleh buat mana-mana ada. Nak hari boleh tawah contohnya. Nak hari boleh masuk Hajarul Aswad. Boleh cium pula kenanya. Kena pula apa kalau di Madinah pula boleh. Ziarah duk Raudhah semua boleh, ziarah Nabi semua. Habis pada semua tu balik dah orang mula. Tu Tuhan tolong. Benarnya. Duduk situlah kita ke mana-mana pun. Jangan rasa hebat pun tak ada. Tak ada benda kita ni, tak ada. Waktu ni nak dia rasa betul, tak rasa. Kita tak ada benda-benda pun. Betul-betul kita ni mengharap belas ihsan Tuhan. Itulah orang yang fakir. Orang fakir kan? Orang fakir ada benda. Orang fakir ni lebih teruk pada orang miskin. Orang miskin ada tapi tak cukup. Orang fakir tak ada benda-benda. Tak ada benda satu-satu. Betul-betul mengharap pada Tuhan. Satu ulama kita beramal semua ni, niat kita apa? Supaya niat kita jadikan amal kita sebagai tempurung. Tempurung untuk menerima sedekah daripada Tuhan. Tu je. Kita beramal ni, mayang, puasa, zakat, haji, niat kita apa? Nak buat purung je, buat purungnya je. Bukan buat bakal comel-comel, purungnya je.
Ibadah tu sekadar buat punya, bukan buat bekas comel, bukan buat makuk comel, bukan makuk mah tak ada, punya je. Nak tadah tu, bagi Tuhan tolong beri sedekah dalam purun kita tu. Beri belah kasihan daripada kita. Tu kata ulama. Itulah ibadah kita sekadar begitu je. Bergesudi Tuhan dengan purun yang ada ni. Banyak purun kita tu, banyak sikit masuknya kan. Tata turun hujang kan. Hujang rahmat turun. Purun kita banyak, banyak dah tanggung kita je kan. Kalau purun ada se je, tak banyak, banyak tu masuk purun tu je lah. Tu buat banyak-banyak ibadah tu, tujuan dia tadi. Nak menerima limpahan dari Tuhan je. Bukan ada lebih pada tu. Tak ada. Itulah kita insan yang sangat fakir. Duduk situ. Insan yang fakir, hina, dhaif. Lagi kita dok rasa lagi kita gitu. Sekarang ni tahu ni sebab saya sebut. Tahulah kira ni hang mari belajar ni. Tapi rasa tak? Ada tak perasaan tu kita gitu? Kalau kita perasan kita gitu, mana tak betul lagi tu? Sebab hak betul tak perasan tu. Sebab tetap perasaan itu anugerah Tuhan. Bukan dia tak mengaku dah. Dia tak mengaku dia pakai ni. Tidak ada pengakuan dah. Sebab tadi tetap anugerah daripada Allah atas perasaan tersebut. Dalil kebenarannya apa? Hilanglah kesombongan dari dadanya. Dalil hilang kesombongan macam ni. Timbullah dia kasih pada semua orang di keliling dia. Dia kasih pada semua orang. Bahkan dia sangat sedih kalau ada orang yang tidak dapat ilmu ini. Bahkan dia terlalu sedih jika ada orang yang masih kufur kepada Allah. Bukan satu dia seronok tengok orang kafir, bukan dia benci tau. Dia nangis kalau tengok orang kafir. Apa lagi aku boleh tolong untuk dia dapat hidayah ya Allah. Itu yang dia fikirkan. Sampai dia berdoa kepada Allah Ta'ala setiap hari, ya Allah berilah hidayahmu kepada orang kafir ini. Sebab ini tak ada. Dia rendah diri jadi tak ada. Sebab semua sama je. Kita ni sama di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang hina, yang fakir, yang dhaif. Semua mengharap belah kasihan Tuhan. Alangkah teruknya kita nanti kalau kita tak dapat belah kasihan Tuhan. Azab yang menanti kita di alam barzah, bahkan di alam akhirat nanti sangat yang menyakitkan. Kalau kita tak balik jadi diri kita yang sebenarnya. Ini hamba yang fakir, hina lagi dhaif. Balik situ. Jangan ada kesombongan sama kita. Tak ada nak sombong apa. Sama-sama hina, sombong apa. Itu yang dia nak ajar di padang Arafah tu. Sama-sama hina. Sebab itulah tidak ada beza. Semua pakai warna putih belaka. Semuanya asal jemur tengah panas belaka. Tapi ni ada ekong, hilang maksud tu. Tengah panas jemur tu peluh belaka. Bila peluh bau bangar belaka. Busuk bangar belaka bau. Nah mandi mana boleh. Alah nak ihram 3 hari tak boleh buang kan. Mandi pun tak boleh pakai sabun. Maknanya bau busuk situ. Bau busuk tu lah kehinaan. Itu yang nak diajar daripada Arafah. Tahu ke azaban daripada mahsyar nanti. Ya Allah, panasnya macam mana. Duduk pada Arafah gini pun perlu kejap gini dah. Daripada Arafah, daripada mahsyar nanti, Masya Allah, macam mana. Tapi dengan hari ni duduk dalam ikon, hilang lah. Hilang feeling itu. Tak siapa masuk mikir tentang pada mahsyar. Dah ibadah sah dah. Sah ibadah. Tapi tak sampai masuk. Tak habis masuk tu. Cubalah kok kita tawah ke benda ke ni, kita jadi orang VIP ada escort. Mana sama tarahnya? Tak sama tarah dah lah kita orang escort. Kita ni dia sama tarah. Tak ada beza pun raja dengan rakyat, tak ada beza pun pemimpin dengan orang rakyat biasa. Tidak ada di hadapan Allah Taala. Itu dia ajar serba putih. Ni dok orang VIP boleh kok. Tawah dia pun senang lenang, kena sekat boleh jaga. Boleh cium Hajarul Aswad, boleh masuk orang Kaabah lagi contohnya. Hilang maksud ibadah haji itu. Dah sah dah mana? Ibadah sah, tapi maksud tak sapa. Sebab apa ibadah sah? Sebab dia hanya ada tauhid perbuatan saja. Sahlah. Tapi maksud sebab apa? Sebab tidak ada tauhid ihsan. Tauhid ihsan tadi perasaan tu kan, rasa hina diri itu tauhid ihsan lah tu. Dalam ibadah tadi. Rasa hina diri, rasa tak ada lebih pada orang lain, rasa fakir, harap pada Tuhan. Dia cuma dengan panah ni, ya Allah, panahnya, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tu. Itulah tauhid ihsan nak sapanya dalam ibadah. Ketadak tu tak ada benda. Semayang dalam semayang kan. Kalau kita sujud saja tanya. Sah semayang, sah. Sebab apa? Ini adalah tauhid perbuatan sujud tadi. Tapi tauhid ihsan sujud apa? Merasa hina diri di hadapan Tuhan. Rasa dosanya depan Tuhan. Ya Allah, hinanya aku, ya Allah.
merendah diri, mohon pada keampunan padamu ya Allah, sudilah ya Allah, terima. Itu ada sifat dalam perasaan jiwa kita. Itu baru ada tauhid ihsan dalam sembahyang. Tu faham molek-molek benda ni. Ilmu ni yang kita nak kuasai. Bukan nak jadi wali Allah, nak jadi hamba je. Tapi kalau Tuhan pilih jadi wali Allah sebab ilmu ini, kita terima. Tak boleh jadi hamba je. Baru betul ibadah kita mencapai maksudnya. Kalau tak, ibadah kita hanya satu ritual. Yang kita bimbang, kalau ia sekadar ritual, tidak ada dosa, tapi pahala pun tidak ada. Wa na'udzubillah. Tapi kalau ada seorang yang mabrur hajinya baru ni, insya-Allah moga amin ada, itulah kasih sayang Tuhan. Ada seorang je mabrur hajinya, Tuhan akan mabrurkan semua orang lain. Itulah Allah Taala kasihnya pada hamba-hamba ini. Seorang aja ada. Ya Allah. Macam cerita ulama share kan, ada orang share cerita apa, zaman siapa dia tak ingat. Dia tanya kan, dia mimpi ada seorang ulama besar ni, ada orang buat haji ni, ada orang mabrur tak haji dia. Siapa dia orang mabrur? Saya tunjuk seorang aja. Tapi tak pergi haji pun. Tapi hajinya mabrur, dia tak pergi buat haji pun. Dia pelik pula kita tanya, nak buat haji kan dia orang susah simpan duit, tapi bila nak pergi haji duit cukup tu, ada orang lebih perlu duit tu. Orang kesusahan lagi, orang miskin sangat-sangat sampai berlapar gitu. Siapa dia beri duit haji dia tu ke orang tadi tu. Kau tahu ya Allah, aku kata aku nak pergi tapi dia lebih teruk pada aku, dia berkehendak. Aku beri ke dia ya Allah. Kerana begitulah maka terima Tuhan haji dia. Dia tak buat lagi ni. Secara fizikalnya Tuhan dah terima haji dia, bahkan mabrur. Kerana mabrurnya hajinya, semua mabrur haji orang buat tahun tu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak kena apa? Kasih sangat pada hamba ni. Kalau ikut layak tak layak seorang mabrur. Tapi kerana ada seorang hak berhati mulia, betul ada ihsan, Allah terima semua yang lain. Itulah Allah. Kenalah Allah betul-betul. Tu ilmu kita nak kenal betul Tuhan. Siapa kita puas hati seronok Tuhan kita bernama Allah, kita takkan tukar dengan Tuhan yang lain. Sebab hanya dia dan dia segala-galanya. Dia yang maha mengatur, dia yang maha menyusun atur, dia yang maha mereka cipta, yang sangat menyayangi hamba-Nya. Kerja kita nak cari balik, kenal dia balik je, supaya kita pun rasa seronok dengannya, supaya kita tak takut nak balik bertemu dengannya, supaya kita merindui saat kita kembali kepadanya, bertemu dengannya. Kembali dalam dakapan kasih sayang. Sebab orang mati disebut kembali kepada rahmatullah, kembali ke dalam dakapan kasih sayang, kerinduan Allah. Tapi kita ramai takut nak mati. Sebab apa? Sebab kita tak merasai mengenali Tuhan sebegitu, Tuhan yang sangat merindui kita. Itu masalah kita. Okay, kita baca doa yang dia kita sama-sama kita aminkan. Ya Allah, selamatkanlah diri ini daripada kesyirikan nafsu kami, akal kami dan melalui kuasa pada diri kami. Ya Allah, selamatkanlah diri kami daripada mensyirik Engkau dengan melihat dan bergantung pada kuasa manusia dan kuasa alam. Ya Allah, leburkanlah dalam mata hati kami daripada memandang yang lain melainkan hak Engkau juga. Ya Allah, Engkaulah yang tunggal dalam ketunggalan-Mu. Tiada perbuatan, tiada af'al, tiada asma' ini, tiada nama asma' husna-Mu, tiada sifat dan tiada zat melainkan Engkau juga. Yang ada di sekeliling ini hanyalah bekas atau kesan daripada sifat kamalat, yakni kesempurnaan-Mu. Sesungguhnya segala asma' husna dan segala sifat terhimpun pada sifat ar-Rahman-Mu, sifat pengasih-Mu. Segala pentadbiran alam ini bergerak di atas nama-Mu ar-Rahman. Maka tenanglah wahai diri kami dalam pelukan ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbil alamin. Itu jadi hakikat alam kita buat yang kesekian kalinya. Tapi sebagaimana biasa, insya-Allah ada rezeki kita, ada umur kita, minggu depan kita start balik. Supaya ini bentuk, salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah Taala, sebagaimana yang diamalkan oleh arwah Tuan Guru Haji Mamat Mubapatoh. Dia ulang-ulang kitabnya sebagai salah satu cara untuk kita beringat, berzikir kepada Allah Taala. Kadang-kadang kita balik di rumah, kita dah urut,
Jadi kita dengar ni meningkatkan ingatan kita pada Allah Taala. Moga benar begitu tujuan dan maksud kita mengulang kita Allah Syiar Hakikat satu ini. Tapi bagi yang dah berulang kitab ni beberapa kali-kali dah, rasa memadai dah, padang dah, tak ada masalah, tak ada adil dah orang cari kat lain ilmu. Yang penting ilmu ni bukan sekadar tahu tapi amalkan. Rasa cukup dah saya ulang 2-3 kali dah ni, rasa faham dah. Rasa nak pergi belajar kat lain lah pula. Tak ada terus. Bukan sekadar belajar, amal ada ilmu ni, amalkan dulu. Amalkan. Itu yang paling penting. Beramallah dengannya supaya kita mencapai ihsan tadi. Bukan sekadar tahu. Betul-betul kita rasa diri kita fakih hina dhaif. Biar di situ. Itu betul. Itu yang nak dicapai. Bukan sekadar tahu kan. Kalau tak capai situ, tak selesai kerja kita. Ibaratnya kita belajar semayang tapi tak semayang. Tak selesai lah kerja kita. Kita belajar tauhid tapi tak pegang. Tak selesai lah kerja kita. Kita belajar ihsan, belajar akhlak tapi masih belum berakhlak dengannya. Akhlak kita apa? Fakih hina dhaif. Jika ada akhlak batin kita begitu, akhlak diri kita diri kita ini fakih hina dhaif, maka sendiri akan terzahir pakai apa akhlak kita pada orang ramai, adab kita pada orang lain, kasih sayang tadi. Kita bersangka baik pada orang, pemaaf, penyabar. Itu akhlak kita dengan orang akan lahir. Bila ada akhlak kita apa? Fakih hina dhaif dalam diri kita, maka lahirlah akhlak kita hubungan dengan manusia tadi dalam bentuk yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itulah akhlak Quran. Bagaimana kata Sayyidatina Aisyah bila ditanya bagaimana akhlak Nabi, Sayyidatina Aisyah menjawab khuluquhul Quran. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Sehingga kita rasa malu Allah kalau tak buat apa hak Quran buat. Apa hak Quran buat? Hak Quran suruh kita buat. Quran kata jangan fitnah orang, jangan mengupak orang, jangan menghina orang, jangan mengeji orang, jangan menggela orang. Jadi kita akan rasa bersalah kalau kita buat benda-benda itu. Bila kita sudah ada sedikit ihsan tadi, sudah timbul perasaan itu. Jadi situ yang paling penting, beramal dengannya. Bagaimana nak menanam tadi? Amalah mana-mana ibadah dengan keikhlasan, dengan maksud ke situ. Tapi ibunya lah mengamalkan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada molek lagi, amalkan zikir dalam hati kita, dalam qalbi kita dengan zikir Allah, 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 Allah. Itulah yang ajak oleh moyang kita untuk pulau mani. Kalau rasa yang dah terima, dah beramal zikir lepas subuh, lepas isyak kan, teruskan. Tapi kalau rasa berat, tak apalah, selawat dulu banyak-banyak dulu sehingga timbul minat kita, rasa sungguh. Dan sedikit akan timbul rasa bersungguh nak beramal tadi. Jika benar kita ni kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, situ dulu untuk kita Allah Syiar Hakikat. Sekian kali kita sambung dengan kita ada hari salih. Bahagian apa? Takluk lampiran tu untuk baca sendiri dah. Memahami bagus, tapi saya tak mahu baca dah. Tak faham lagi. Apa faham? Istilah-istilahnya dalam sikit kan. Kalau boleh faham lebih baik. Kita mulai belajar. Lebih paling baiklah. Ada bab takluk tu kan. Ada. Dari salib kita muka surat berapa? 36 perenggang 127. Nafi dan isbat, menafikan apa jua pemilikan hak diri 100% dan semuanya dikembalikan pada pemilikan Allah SWT dulu. Maksudnya menafikan hak apa diri 100%. Tak ada benda kan? Atas salah bulu roma pun, atas sebesar apa? Sebesar zarah sekalipun, sebesar kumang ke benda ke, sebesar atom pun tak ada hak diri kita. Dan isbatkan, maknanya kembalikan, menetapkan hanya semuanya itu adalah milik Allah SWT dulu. Tak ada apa satu pun kita. Segala yang ada hanyalah amanah daripada Allah SWT yang diserahkan sebagai pengujian dalam kehidupan ini. Lepas tu hak ada pada kita ni semuanya hak Tuhan, cuma diamanahkan pada kita. Amanah pada kita. Bagaimana kita buat? Lepas tu Tuhan akan tanya daripada mahsyar nanti, bagaimana dengan amanah diri ini juga dengan amanah hak lain-lain tadi. Pertama amanah diri kita sendiri. Kemudian amanah tadi lah
amanah isteri, suami, amanah anak-anak, amanah mak ayah, amanah jiran tetangga, anak saudara dan sebagainya. Ini akan ditanya Tuhan nanti. Maka berlaku baik pada ahli keluarga lantaran ia adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Nah, antaranya adalah ahli keluarga kita pun amanah. Maka kena buat molek lah. Nanti Tuhan tanya di akhirat nanti macam mana. Macam mana kita berlaku, beradab dengan amanah yang Tuhan beri kepada kita tu. Ada kita buat dengan cara yang terbaik atau kita buat sembrono. Saya pernah tengok sendiri depan mata saya, suami ni bila menganggap isteri itu milik dia, mungkinnya ada krisis apa tak tahu, tapi suami pegang batang penyapu, hantar belakang isteri dia. Depan mata saya tengok tu, sama saya budak-budak. Kira anak-anak kita jugalah. Sedih tak tahu nak kata. Kalau kali kedua awak buka tengok ni masa besar dah lah. Air Kuala Lumpur lah. Pegang suami pegang kunci segenggang. Penuh tangan kunci. Dia pekong ke bini dia. Kalau dia dah tahu alhamdulillah dah kena kepala. Dan kalau kena kepala di hospital lah tu. Cukup tangan, penuh tangan. Jadi kita pegang cukup penuh tangan kunci tu. Mana bukan seru lah. Dia berekal banyak-banyak kan. Rumah tercabak tu sekaligus tu. Tu. Ini sebab rasa hak diri. Apalah kita kadang-kadang bila rasa anak kita hak kita kan. Lepas tu kita marah hanya dengan anak kita. Tak kena kabur katanya. Maki hamunya satu. Kalau tangannya kita pukul budak tu kau nak mati katanya. Maksud inilah kalau ikut nafsu kita. Itu yang banyak berlaku yang penderaan tu. Macam tadi lah yang kau tengok hari ni kan hak viral pusat asuhan kanak-kanak tu kan. Kalau pengasuh buat gitu gini. Sebab dia tak rasa itu amanah. Sebab dia rasa hak orang je. Tu pun mudah dia ambil mudah. Tapi kalau sebenarnya tu kan ada orang tu hak Tuhan. Bukan itu hak Tuhan tak berani. Awak dapat tahu tu. Hak rasa hak orang pun tak berani dah patutnya, tapi itulah bila kerasnya hati tak peduli hak orang pun anak orang pun faham je. Dia mudah je. Tak tahu lah, tak tahu ada CCTV, tak tahu. Itulah rasa dipandang tu kan. Kalau kita tengok ada CCTV tengok kita pun kita beradak molek dah. Apatah lagi orang hak rasa dipandang Tuhan. Lagi jaga diri dia kan. Tak payah ada CCTV. Mana ada CCTV Tuhan dah cukup dah. Tak ada CCTV Tuhan. Mana ada CCTV Tuhan dia ke? Tak ada CCTV Tuhan. Mata-mata orang tengok kita CCTV Tuhan tu. Kat luar benda kita mata kita sendiri. CCTV juga istilahnya lah. Kau kata ikut tu kan contohnya istilahnya. Tuhan tak boleh pada mata kan tapi kan itu contoh untuk akal kita mudah terima. Sebab Tuhan tak bermata. Dia tengok kat mana. Allah Maha melihat, Allah melihat tanpa mata. Ya. Kata Tuhan tengok guna mata pula, ingat 128. Hidupkan nilai keluarga atas cinta yang suci, bukannya atas cinta yang rendah yang hanya mencari cinta suami atau isteri atau cinta ibu bapa dan lainnya. Tanpa dihubungkan cinta tersebut adalah satu ibadah untuk mendapat cinta yang hakiki, yakni Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu maksud dia itu, bukan sekadar sayang sebab ia anak kita, ia isteri kita, ia suami kita, ia mak kita, ia ayah kita, tapi sebab sayang sebab apa? Sebab ini amanah dari Allah. Dengan aku mencintai mereka lah, maka Allah Ta'ala akan mencintaiku. Tu. Kena kait siapa kau tu. Kenapa kasih pada suami, isteri, pada anak semua ni? Sebab kerana kasih pada Allah. Dan Allah perintahkan kita kasih pada amanahnya. Maka kita kasih ya. Apa kasih? Kerana nak kasih Allah tadi. Bukan kasih kerana mereka semata-mata. Sebab tu kasih kita pada anak kita tadi, time dia buat salah, kita tetap kasih. Tapi perlu dihukum, maka kita hukum. Kalau perlu dihukum, sama-sama perlu dihukum, kita hukum. Kita kasih pada orang lain ni, orang atasan contohnya, pemimpin kita ke. Kita bukan nak kasih, kita kasih. Tapi sekarang ini perlu dijatuhkan. Maka kita jatuhkan dia. Sebab kasih, bukan benci. Hari ni kita kadang buat kerana benci. Jatuhkan orang sebab benci. Tak boleh, salah. Patutnya sebab kasih. Sebab apa? Sebab ini amanah dari Allah juga. Nak dapat kasih Tuhan, kita sewajarnya dijatuhkan dia untuk mendapat kasih Tuhan tadi. Maka jatuhkan dia. Apa tahap begitu dia buat, bukan kerana yang lain. Okay. 129. Hanya dengan menjadikan hidup ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, jiwa akan mencapai kebahagiaan.
Hanya dengan jadi tujuan hidup kita tu biarlah Allah dan Rasulnya, baru kita bahagia. Kalau tujuan hidup kita mencari orang, mencari redha orang, suka orang pada kita, pacarah lah dah habis. Sebab ramai lah. Kita buat gini, hak ni suka ada orang, memang ada orang tak suka kita. Macam awak kerui kenara kan, nak kahwin kan, anak kita ke benda ke, ramai kan. Kita tak buat orang ni bunyi, kita buat orang lain pula bunyi. No, ada seumur, dok puas hati orang tu. Nak cari ngai kau orang kau mati kutu lah kita ni. Ha. Tak standing kau kata buat apa lah tak standing. Bila buat standing ada pula hak aktif standing kata buat apa buat standing. Tak ikut Islam ni. Apa ni kepala kita jadi ni. Kan dasar dia apa? Hak mana Tuhan suka? Hak mana Nabi suka? Bersalah tak dengan Nabi suka ni? Kalau tak salah buatlah. Bukan tak boleh standing, boleh. Tapi kena buat dalam bentuk hak Tuhan suka, hak Nabi suka. Jangan buat dalam bentuk hak manusia suka. Kalau hak manusia suka tu tak bercanggah dengan hak Tuhan suka, itu. Tapi kalau bercanggah tak boleh. Kena ikut hak Tuhan suka. Nombor satu. Itu maksud dia. Ada seorang pelajar kita nak ceritalah. Dia ni orang alik-alik Batu Rakit tu. Sejak dia lahir, dia ni duduk dengan mak dara dia. Tak tahulah mungkin mak dara ada anak ke mana ke tak pasti. Perempuan. Jadi dia memang besar dengan mak dara dia hingga bila dia masuk sekolah rendah rasanya, baru balik duduk dengan keluarga dia, dengan mak dia. Sejak sekolah rendah tu lah dia duduk dengan keluarga dia tu. Dia ni dia rasa, dia ceritalah wallah alam sebenar tak gitu. Perasaan dia cerita perasaan dia, dia rasa dia ni macam hamba sahaya bagi keluarga dia tu. Mak dia buat dia macam hamba sahaya. Dia katalah perasaan dia, semua dia kena buat belaka. Adik-adik beradik dia pun macam gitu juga. Macam dia ni jadi kuli orang belaka. Dia tak rasa pun kata kasih sayang orang tadi. Hinggalah naik datang 5 bila kita buat program motivasi, terlibat dengan saya ada 3 orang start lagi. Situlah baru dia besar cerita dia kata. Kita buat program ni kita ialah baik manusia pada Tuhan. Dia kita buat dengan rasa cinta tadi. Baru dia kata tak ada nama ni kata orang kasih ke dia tak ada dia kata. Buat ni ada orang program ni kasih ke dia tu. Mak ayah tak kasih dia gini kata. Baik kata gitu lah. Jadi bila balik ke rumah dia, rekam. Dia pun adalah, dia ada masa boleh kontak, dia pun cerita lah. Memang dia rasa gitu dia kata. Tak ada mak ayah masih tak sayang lagi kata. Lupa dia je. Jadi pun pesan kata, jangan cari kasih sayang orang. Kita cari kasih sayang Tuhan. Jangan dicari kasih sayang mak ayah pun, cari kasih sayang Tuhan. Kalau dapat kasih sayang Tuhan, nescaya akan dapat kasih sayang mak satu hari nanti. Saya kata, bantu bersabarlah dengan yalah kesilapan mak ayah buat pada dia macam-macam. Sabar kata. Sabar, cari kasih sayang Tuhan. Itu niat kamu. Kamu buat baik juga pada mak ayah yang memang kalau kamu nak kata istilahnya menzalimi kamu sekali pun tak apa. Tapi tetap kamu buat sebab itu perintah Tuhan pada kamu. Yang kamu carilah kasih sayang Tuhan. Sehinggalah takdir Allah Ta'ala satu hari mak dia bakar sapah. Tak sedar dalam sapah tu ada bateri. Maka bila dia bateri meletup serpihan tak tahulah serpihan kayu ke benda ke kena pada muka mak dia masuk ke hidung ni cocok ke mata tak silapnya. Jadi memang kena buat pembedahan plastik ya tangannya. Saya tak tahu rosak tangan mana mata tu tak pasti tapi memang hidung ni rasa ada masalah lah. Dia duduklah di hospital dan dia dah nak jaga mak dia siang malam. Sejak daripada peristiwa itu, disitulah baru timbul kasih mak dia pada dia. Mana sebenarnya kita tak ada lagi kasih orang ni. Tuhan sudah beri je. Bahawa siapa ada kasih Allah, ada Tuhan buka kasih orang kita. Contohlah ceritanya. Itulah guna hidup kita nak cari apa? Nak cari kasih Allah dan Rasulullah SAW. Dengan sendiri kita akan dapat kasih makhluk tadi. Bukan sekadar manusia, hatta binatang akan kasih pada kita. Hatta para malaikat, hatta jin sebenarnya akan kasih pada kita. Tapi kalau kita mencari kasih makhluk, tak dapat kita kasih Allah Taala. Takut tu. Okey, hingga tak abai kasih Allah Taala jangan. Okey. Tujuan kita semuanya nak dapat kasih Allah Taala tadi. Cerita tu akan motivasi saja ya. 130 pendidikan Islam melahirkan manusia yang cerdik untuk Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Pendidikan barat melahirkan manusia yang cerdik hanya untuk menjadi haiwan yang pintar. Yakni kecerdikannya hanya tujuan untuk kepada perut, tidur, syahwat dan kepuasan nafsu. Ini untuk kesenangan kehidupan duniawi semata-mata. Itu beza pendidikan hak Islam dengan hak barat. Sedangkan hak Islam mengajar supaya kita cerdik untuk Tuhan, untuk Rasul.
Sebab tu dalam Islam, tujuan belajar tu apa? Tujuan belajar itu untuk mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yakni belajarlah dengan nama Tuhanmu yang mencipta, yakni untuk mengenal Tuhanmu yang mencipta. Begitulah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syukuruh. Maknanya belajar tu dalam Islam tu apa? Untuk mengenal Allah, bukan untuk yang lain. Tapi barat ajar apa belajar ni? Belajar untuk hidup, belajar untuk masuk universiti, lulus periksa, masuk universiti, kerja, cari makan, kenyang perut dulu, dapat umur besar. Itulah tujuan belajar dalam sistem barat. Yang Islam tidak. Belajarlah untuk mengenal Allah. Bila kamu mengenal Allah, Allah yang menjamin rezeki bagimu. Maka mudah aja rezeki bagimu. Tak mestinya dalam bidang hak kerja mau belajar tu, kan? Karena kita tak kerja pun dalam kerja kita belajar tu. Bahkan orang kaya raya dunia hari ini, macam Bill Gates, macam ke apa, pengasas Facebook dan Google dan sebagainya, ramai lagi, umur mereka ni tak lepas periksa pun, tak lepas sekolah lah ke tu. Ada tak lepas sekolah menengah pun, ada tak lepas universiti. Tapi kaya raya mana-mana ada. Itu mana pun gambaran sedikit pun menunjukkan bukti salah gitu. Ada dah orang ramai esok tak macam hak mereka harapkan tu. Betul lagi dalam pendidikan Islam, mesti kita highlightkan mengenal Allah. Belajar, pastikan anak kita belajar untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain daripada itu, 131. Hairan rasanya ramai apabila memandang Kaabah, bintang-bintang di langit, hati terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila memandang diri sendiri, mereka tidak teringat pada Allah. Padahal pada diri mereka itu sendiri adalah manifestasi paling jelas. Manifestasi ini penzahiran, yang paling jelas akan sifat kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat dari Kaabah dan langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan insan sebaik-baik penciptaan. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, apa ni? Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit mereka yang bersyukur. Tu. Dia pelik, tengok Kaabah semua rasa keagungan Tuhan. Tapi tengok diri tak rasa. Padahal diri kita yang lebih sempurna daripada Kaabah. Akan makhluknya. Terzahir kehebatan Tuhan lebih sempurna pada diri kita berbanding terzahir pada Kaabah, bahkan juga pada alam ini. Kalau pada alam angkasa raya ni ada sistem-sistem orbit dan sebagainya. Tapi pada diri kita ada sistem yang pelbagai, sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem imunisasinya, sistem apa lagi? Sistem aliran darahnya, sistem degupan jantungnya. Oh, semua ada sistem dalam badan kita ni. Berbagai-bagai sistem teratur, perfect perjalanannya. Tapi kita tak rasa kagum. Tengok tangan kita, orak tangan kita macam mana, bentuk tangan kita, jari kita pun cukup dah mengagumkan. Cok jari kita tak sama dengan seorang-seorang walaupun kembali seiras. Tak sama juga cok jari dia. Beza kata. Lalu jari pun ada nama ibu jari tak sama. Ada anak jari, macam-macam nama ni tak sama fungsi, tak sama peranannya. Ada siku, ada bahu, semua tu menunjukkan kesempurnaan Tuhan, kehebatan Tuhan yang sepatutnya kita kaji dan renung sehingga kita timbul rasa kehebatan Tuhan pada diri kita tu. Bayangkan cukuplah tak ada siku. Tak ada siku. Kita ni Tuhan buat tangan lurus belaka. Siku tak ada. Pergelangan tangan ada, tapi tak ada siku. Banyak benda nak buat tu. Tangan kita belaka. Bayangkanlah. Bahu ada, siku tak ada. Kok paling ketara kali tak nak makan nak makan kali. Kita nak nulis pun tangan nak elok kan. Nulis kan nulis gitu. Kena meja duk jauh sikit. Boleh kau nulis tapi gitu. Kalau mata kampung jauh tu dah lapor dah tulis. Lapor dah katanya. Tak ada siku je baru main kata tak benda. Ni pula. Ni kalau kita cek ni tulang sini sebatang ni. Tulang kat apa antara siku dengan bahu ni sebatang. Tapi tulang di sini ada 2 batang. Di lengan kita ni antara siku dengan pergelangan-lengan ada 2 batang tulang sini. Sebab apa? Bila ada 2 batang boleh pusing.
Kalau ada sebatang dia nak pusing. Nanti dia pusing tangan gini mau. Kan dia gini sama. Tak boleh pusing gini tak tangan. Ledak katanya lagi. Gitu je boleh tak? Tangan boleh ke gitu je. Boleh juga. Kau fikir kaji tu, ya duduk kita lagi. Ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah, perfectnya Engkau ya Allah, sempurnanya ciptaan Engkau ya Allah. Di situ lah menung kita katanya. Itu sebenarnya. Tapi tak mau kaji itu masalahnya. Jadi sayang, sedih kita bila dengar doktor-doktor perubatan, anak-anak kita hak pelajar medikal ni tak kenal Tuhan. Padahal tu lah paling tinggi nak kenal Tuhan sebenarnya. Kalau lebih dahsyat lagi, hak kaji genetik, akhirnya mengaku Tuhan. Dia tengok. Jadi etis semua ada. Mana dia kata? Oh kata. Inilah. Sebab dia belajar ke barat benda tu. Dia belajar ke atas kajian barat, dia akan menafikan Tuhan. Dia kata tadilah, dia kata nature kan, nature. Sesuatu semula jadi. Tak nampak Tuhan. Kalau dia boleh main, bila dia boleh manipulate genetik, tengok. Aku boleh manipulate genetik, akulah Tuhan tu. Na'udzubillah. Ada sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab bermula tu tak kena dah niat dia. Jadi kita bimbang anak kita hak belajar ni, khususnya belajar luar negara kan. Sebab bila dia keluar negara, dia akan berdepan dengan bukan Islam ramai. Jadi untuk mudah dak ayah masuk tu yang mudah sangat tu. Kalau hak di Malaysia ni ada juga kenanya, tapi dia lebih bimbang luar sana kan. Sebab saya pengalaman sendirilah belajar luar negara ni, siapa hak mengaku tu dia kata siapa dia boleh mengaku tu. Kalau dok kerana lahir di Malaysia, kalau aku ni lahir di Amerika, saya aku Kristian dia kata. Bila mengaku gitu kok. Kejut kita dengar, ya Allah. Bagi boleh mengaku gitu. Dia buat kajian-kajian tak nampak hebat Tuhan. Sebab sumber ilmu pada orang kafir, pada orang bukan Islam. Jadi kita akan ikut cara kehendak mereka semua tadi. Dia dipunuh tu. Okey. Sedangkan Islam tidak. So, kita kembali mengenal diri kita yang sebenar-benarnya. 132 ya. Cahaya syuhudiyah. Ini cahaya memandang akan asma' Tuhan tadi contohnya, memandang akan sifat-sifat Tuhan. Adalah kurniaan Allah pada hati-hati yang dicintainya. Ingat cahaya tadi nur syuhudiyah tu, hijab itu terbuka bagi orang yang Tuhan kasih. Hanya dengan cinta Tuhan, hati kita akan terpancar cahaya untuk kita merasa dan memandang akan hak Allah. Hanya dengan cinta Tuhan. Dengan cahaya tersebut Allah SWT perlihatkan keberadaan Allah SWT pada dirinya, sehingga mereka melihat akan kefakiran diri, segalanya adalah milik Allah SWT dan dirinya tiada pemilikan apa-apa. Hanya dengan cahaya itulah kita akan melihat diri kita ni fakir, kita ni hina dan kita ni dhaif. Dan dapatkanlah cahaya tu, kita sebutlah hati-hati yang Tuhan cintai. Jadi inilah hak guna ni. 123 menjawab tu. Ia diperolehi dengan benar-benar menjalani sulukiyah jiwa. Ini perjalanan jiwa. Sulukiyah perjalanan tadi dibahagi pada dua. Pertamanya sulukiyah jasad dan hati. Perjalanan jasad dan hati kita. Yang keduanya perjalanan sulukiyah hati sahaja. Ini ada huraiannya 134 135 tu. Baca ni. 134 sulukiyah hati di mana kita sentiasa menjadikan hati kita hanya ingat dan memandang Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita berada dengan tiada dipengaruhi unsur-unsur duniawi yang berlebihan. Mana kena ingat semua, kena kait semua dengan Tuhan. Apa saja yang berlaku kaitkan dengan Tuhan. Dapat traffic light merah, kaitkan rezeki traffic light merah dari Allah. Dapat parking, mudah dapat parking, kaitkan rezeki parking dari Allah. Kaitkan itu rezeki dari Allah. Ar-Razzaq Tuhan semua dalam memberi tadi. Kaitkan di situ. Apa saja yang berlaku dalam hidup itu kaitkan dengan Tuhan. Datang musibah, kaitkan Tuhan datangkan musibah untuk menguji kita sebab nak beri kita kesabaran. Contohnya. Kaitkan gitu. Kena belajar kaitkan dengan akal kita kan. Bagaikan ikan yang berada dalam air masin tapi tidak dapat memasingkan dirinya. Tadilah dalam air masin pun tak berubah. Ikan tetap tahu sebab dia ada jati diri. Dia sentiasa berhubung dengan Tuhan. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Surah Ali Imran ayat 191. Ini mereka sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, mana dalam keadaan bekerja, sibuk, dalam keadaan duduk, dalam keadaan rehat, dalam keadaan baring, namun dalam keadaan sakit, tak sihat. Serta apabila memikirkan kepada kejadian langit dan bumi, saya tersyuhud hatinya pada wajah Allah. Dan memikir tentang kejadian langit dan bumi juga pada kejadian dirinya, sehingga dia melihat akan hak Allah Ta'ala, melihat akan asma'ul husna Allah, melihat sifat jalal jamal kamal azim Allah. Itu dia tengoknya. Itulah yang kita nak latih hati kita. Latih hati kita. Antaranya jalan zikrullah. Dalam hati, hidupkan hati dengan zikir Allah, 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 Allah. Sebab zikir Allah dalam hati itu, dalam jantung kita ni, hati itu letaknya di jantung. Mana bila terzikir dalam hati Allah, 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 itulah sifat jantung kita. Dia bunyi tu lep-dup, lep-dup, lep-dup. Sebenarnya dia bunyi Allah, Allah, Allah. Mana dia balik pada sifat jantung yang suka menyebut nama Allah dan mengukir nama Allah dalam saluran darah. Vena cava, arteri pulmonari, vena pulmonari dan aorta. Tengok tunjuk gambar tu lagi nampak. Pak saluran darah tu, vena cava sterik, arteri pulmonari melengkung, vena pulmonari melengkung, aorta bersimpul. Sterik, lengkung simpul. Allah. Itulah ukiran darah kita di jantung. Mengukir nama Allah dan berbunyi dengan nama Allah. Allah, 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 Allah. Jadi kalau kita latih diri kita dalam zikir qalbi dan hati kita Allah, 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 kita balikkan hati kita kepada sifatnya yang asal. Sebab tu dia jadi seronok. Sebab tu Tuhan kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Hanya dengan zikir tadi, ingat sebut nama Allah dalam hati, hati jadi balik pada sifat asal dia, maka dia jadi seronok. Itulah ketenangan, itulah keseronokan. Okay. 135. Sulukiah jasad dan hati adalah satu amalan untuk kuatkan lagi ketajaman cahaya hati dan muzakarah ilmu secara jemaah dan khusus. Maka kedua sulukiah ini adalah amat penting. Namun yang dikehendaki adalah sulukiah hati di mana dirinya berada sentiasa hatinya bersuluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak jasad pun kena buat juga dengan ibadah tadi kan. Hak jasad dengan ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji semua tu, baca Quran, yang mana-mana lagi ibadah zahir kita itu pun perlu. Tapi hak utama sekali mana? Fokus hati itu. Kena hati-hati. Kalau jasad saja tanpa kehadiran hati tak jadi. Sebab tu kita sembahyang, puasa, haji kena hati-hati. Kita pergi haji baru ni pun kena hati-hati dalam ibadah tu. Kena ada. Maksudnya hati pun turut berjalan. Dalam perjalanan pergi Mekah baru ni tu, contohnya orang buat haji tu, dalam perjalanan tawaf, syair, wukuf, melontar tu, hati pun kena turut berjalan dalam perjalanan tu. Bukan sekadar jasad aja keliling tawaf, hati pun kena tawaf. Dalam syair bukan jasad aja yang syair, tapi hati pun kena syair. Dalam berwukuf hati pun kena berwukuf, dalam melontar hati pun kena melontar. Maka di situlah baru timbulnya cahaya hati. Itu yang dinamakan sulukiah yang sebenarnya. Baru dia berjalan. Ada dua zahirnya, tapi ibunya pada hatinya. Sebab itulah setengah ulama sufi dia tidak memberatkan muridnya dengan banyak beramal. Cukup dengan yang fardu, yang sunat. Katanya sembahyang fardu, kemudian hanya tambah sunat yang utama, sunat qabliyah, ba'diyah, tahajudnya. Tak payah banyak tahajud pun, buat 2 rakaat pun padang dah. Kalau lain tu banyakkan fokus pada hati dengan zikrullah, dengan mengaitkan dengan Tuhan segala apa yang berlaku dalam hidupnya. 136. Hakikat zikir nafi dan isbat adalah hatinya sentiasa syuhud kepada Allah. Antara zikir nafi dan isbat yang masyhur adalah kalimah la ilaha illallah. Hakikatnya di mana? Hatinya sentiasa syuhud pada Allah dalam memandang apa jua, dan situ juga ternafi melihat apa jua selain daripada Allah SWT. Itulah hakikatnya. Bukan pada lapah tu, bukan pada lapah la ilaha illallah,
tapi pada memandang segala-galanya adalah milik Allah Ta'ala. Segala-galanya adalah asma'ul husna Allah. Segala-galanya adalah sifat Allah. Segala-galanya adalah perbuatan Allah. Itulah yang nak dicapai. Bacaan la ilaha illallah pada lidah itu hanya sebagai satu galakan, satu motivasi, satu titik satu permulaan awal dalam berzikir hati itu. Apabila hatinya diberikan Allah SWT tersyuhud pada sifat kudrahnya, ini kekuasaannya, maka segalanya yang dipandang pada alam ini adalah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ternafi atau hilang segala kudrat yang lainnya. Ini kalau Tuhan bukan sifat kuasa Tuhan, kita nampak orang lain dah. Apa gerak dia semuanya kuasa Tuhan berlaku begitu begini. Semua kerana Tuhan, tak kerana yang lain. Orang lain tak ada benda kau, tak ada kuasa benda-benda pun. Tak ada kehebatan apa pun orang lain. Nafi dan isbat tidak lagi huruf dan suara. Nafi dan isbat tidak lagi huruf dan suara sama ada pada lisan atau pada hati, tapi telah bertukar dalam bentuk hakikat cahaya semata-mata. Jadi bermula dengan sebut la ilaha illallah, sebut dengan faham tiada yang berkuasa melainkan Allah. Segala-galanya milik Allah. Tiada sesiapa yang milik melainkan semuanya milik Allah. Tiada hak sesiapa pun melainkan semuanya adalah hak Allah. Tapi sebut la ilaha illallah dalam hati, ingat mana-mana tadi, hinggalah dibuka cahaya oleh Tuhan, hingga tak payah sebut mulut pun, tetap itu yang dipandang dalam hakikat qalbinya. Tak nampak dah yang berkuasa. Maka itulah zikir hakikat ataupun zikir asalnya ketika di alam ruh dahulu, yang tiada baginya suara dan huruf. Maka dengan itu kita dah kembali pada zikir asal diri kita di alam arwah dahulu. Memang tak ada, dulu tak ada suara kita. Jalan arwah sebab jasad tak ada. Ada suara sebab ada jasad. Asasnya jalan arwah tak ada. Kita zikir lah. Contoh macam kita mimpi kan, zikir dalam, kalau kita bercakap dalam mimpi, ada suara kau. Dia guna suara dalam mimpi. Tapi kita faham tak? Hak ngigar lah pula, hak ngigar pun lebih suara. Hak ngigar kan yang mimpi dah ngigar, tapi kita lebih pun suara. Tapi tetap dia faham, dia macam dengar orang cakap dia. Kadang kalau kita jumpa orang dalam mimpi, ada dia cakap mana tapi kita faham orang ni. Kita faham apa yang dia nak beritahu kita. Ada cakap mana pun, tak dengar suara pun. Ada masanya lah. Macam menakak tu, menakak je. Setelah kadang-kadang kita dengar orang berhubung, orang soleh ni berhubung, dia hubung dengan jiwa, dia tak cakap pun. Cakap jarak jauh. Kalau dengar suara dia mesti depan. Kan ni boleh pakai bating ni, perasaan ni jarak jauh pun dia. Contoh mana? Kok mudah sangat jadi contoh mudahnya. Seorang ibu dengan anak dia, ni yang kuatnya. Anak sakit, mak rasa dah. Rasa tak selesa dah. Buat apa kini rasa ingat je kakak anak ni. Buat apa ni? Tak tahu berita pun lagi tu. Mak pakak telefon tanya, oh memang betul anak sakit. Jadi mana? Perasaan tu pergi dulu. Lagi sebab ada telefon boleh cakap. Kalau dulu zaman tak ada telefon tu. Telefon tak ada dulu. Anak duk lupa, kita duduk Terengganu. Tapi kita tahu kok, kita pun rasa dah sedap. Apa rasa ingat je kan anak ni. Setiap satu benda dah kena ni. Itulah perhubungan batin. Tanpa huruf, tanpa suara. Contohnya. Nah, ada orang-orang soleh boleh buat benda ni. Boleh pakai. Kita tu ada nak kawal. Benda mari. Cara tak sedar. Hanya orang kita kasih je. Tapi ada orang-orang soleh yang benar. Macam mak gila ke. Macam apa, hantuah ke. Dia boleh cakap. Dia kata guna cakap guna angin istilahnya kan. Guna batin balik. Kadang-kadang bila kita pergi jalan dengan orang-orang kita, orang-orang soleh, contohnya kita cakap orang soleh bangsa lain, saya cakap banyak. Dia kata apa? Awak faham dah maksud saya. Dia kata ya, dia faham dah. Dia faham kau, dia cakap lagi. Kita ni, mari kita dia faham dah kita nak benda. Ya. Dia pula cakap banyak lah. Saya cakap pula, dia kata, kita dah sebut, mu tahu dah aku nak benda-bendanya. Apa maksud aku? Mu tahu dah. Dia kata memang aku tahu dah. Maksudnya. Nak kata benda gitu. Panggil benda. Tak ada urut, tak ada suara bercakap. Cakap kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kepada Rasulullah SAW. Itu jadi menyatu. Padahal kita pergi jalan mana tak kena pun orang. Tapi kalau ada amalan yang sama, yang kita amal, kita tengok jadi sayang kau orang. Terima kasih. Apa? Batin yang pergi cari. Tengok orang ni, rahanya dia ni. Seseronok je dengan dia. Orang lain tak nampak. Tak berasa. Tapi dengan dia rasa. Ada. Bila ada hati yang ada satu amalan yang sama dalam mencari keredaan Tuhan tadi. Jadi macam terpaut. Jadi macam nyambung sendiri je. Rohani itu macam sambung diri. Nyakut diri je. Dia cakap kadang-kadang. Kadang tadi lah. Bahasa lain-lain kan. Tak faham pun. Nak cakap. Tapi boleh faham dengan jiwa. Itulah keajaiban. Keajaiban yang zahir pada alam ni. Bila adanya kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih kita pada Rasulullah SAW. Jadi bila orang sama-sama buat ni, dia macam boleh berhubung tanpa sedar tadi. Sekali lagi ya. 137. Bayangkan jika seorang itu sentiasa ada syuhud pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap ketika, maka mereka sentiasa dalam keadaan zikir, nafi dan isbat yang mencapai ratusan ribu sehari. Kalau nak kira pahala kan. Kalau kita kena kira pahala atas kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah hari tu. Tapi ni orang sentiasa duduk gitu, mana dia zikir dia tu tak sebut mulut pun, memang jadi ratusan ribu. Keadaan duduk gitu semua. Sentiasa menafi dan mengisbatkan. Ya? Semakin kuat cahayanya maka semakin laju akan putaran zikirnya. Kalau dia amalkan ratusan ribu sehari pada lisan, ia amat memberatkan. Namun jika sudah menjadi cahaya, maka jutaan zikir sehari pun ringan baginya. Janganlah zikir banyak-banyak pun heran apa. Duduk kejap je gitu. Sebab dia dah jadi cahaya. Kita zikir dengan bunyi lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh 1000. Boleh 1000 apa? 100, 200 dah Allah. Kering tekak dah Lagi 1000 lagi lah. Nak berhenti dah lah. Lepas 1000 tu dah nak pergi dah. Tapi kalau dah jadi cahaya. Lepas tu kalau dah jadi fitnah tu kan. Kita tengok orang zikir semua dia asyik. Lama-lama lidah dia jadi tak terkejut. Asal sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama bunyi gitu. Lama bunyi Kan sebut Dia sebut la ilaha illallah tapi buat lidah tak ada kejut. Sebab dia laju dah. Okey. Itu jadi orang salah faham tu, orang kata apalah zikir mengagu lah pula gitu-gitu. Memang dia zikir pun memang ada. Tapi hak ramal ni, hak salah ni orang sebut laju tu kamu bunyi dia. Bukan dia tak sebut dia sebut tapi mulut dia tak nak kerja. Okey. Bunyi macam pelik lah bunyi macam-macam. Jadi fitnah. Jadi yang berlaku ni sebab tu ayat dia wali kita kalau benda macam ni jangan buat depan orang ramai. Duduklah khusus-khusus asing pada orang kan. Itu jadi fitnah. Depan orang ramai ni zikir biasa sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup sempurna. Jadi fitnah. Zaman sekarang tak boleh. Kena buat juga kata kita hidup lah hutang lah, tak ada orang lain. Ada orang nak kacau dalam hutang nak ambil zikir. Zikirlah ratusan ribu sehari pada lidah kita. Memang dah akan sendiri, dia akan tukar. Dia hilang bunyi. Sebab dia semakin asyik kan. Dia makin bertukar menjadi cahaya. Sehingga dia mula hilang bunyinya. Sampai yang kita akan zikir kau tapi tersiang tau. Mungkin orang tergerak kepala je lagi. Sampai kepala tak lagi terjogak tau. Dia dah latih tau. Dia zikir masuk dalam. Kita dah latih dah jadinya. Dah latih tu jadi bentuk cahaya tau. Lagi laju. Tak terkejut tau. Tapi itu hasil daripada latihan yang bersungguh-sungguh. Yang nak dicapai apa dapat lagi. Tak sebut pun tetap dia berzikir. Kalau orang tu dia suka buat berzikir dengan bentuk kalimah, adalah cara tarik dia gini. Dia akan tengok bentuk kalimah je pada tubuh dia. Dia suka bentuk alih lah. Contohnya. Dia ingat pada bentuk cahaya tu, bentuk kalimah tu. Kalau memang dia latih sama, memang kalimah tu wujud tadi dia. Cuma dia tengok je, zikir lalu tu. Tu cerita bab zikir lah. Kita kena pergi belajar lah benda gitu kan. Sama gitu. Dia nak ceritanya, perjalanan zikir pun banyak. Kalau nak belajar zikir lah, carilah guru yang benar dalam hal ini. Cukup pada kita, saya kata dengan selawat pada Nabi banyak-banyak, insya-Allah kita sendiri bakal minat berzikir.
ikut moyang kita, zikirlah hati tu penting. Allah, 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 Allah. Lepas tu zikirlah hati ni dia tak bunyi mulut. Dia pun nak latih supaya jadi cahaya selalu, supaya laju selalu. Kalau bunyi mulut, mulut tu start tu untuk latihan dia. Allah, 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 Allah. Jadi boleh ikut dah. Lama dia boleh ikut tu, kita buat laju lah. Apa kalau dia kepala jantung itu? Dia pergi masuk ke jantung pula, kan? Jantung berdegu. Ini cerita yang cerita suruh semangat atau gambar. Ketika sangat dia jatuh terhidup dengan zikir Allah, 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 dia akan transfer zikir itu kepada apa sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah. Kau jantung berdegup 72 kali seminit je. Tak banyak zikir tu, 72 je. Dalam seminit 72 kali sikit lah. Tapi kalau dia hidup tu, dia akan transfer pada sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah ni ada dalam, saya ingat saya, 20 bilion maksudnya. Mana kalau betul masuk dalam sel-sel darah merah 20 bilion tu fikir, mana kita dah berzikir 20 bilion lah sekali. Nak ikut bilangan zikir lah. Tapi tu memang masuk sungguh tu lah. Kena pula zikir tu masuk lagi, dia akan atas suruh tubuh kita pula ni. Suruh tubuh kita ada 100 trilion sel. Mana suruh sel badan kita pula berzikir 100 trilion sikit-sikit kali buat tu. Duduk kena lewat molek, duduk kata tu, 100 trilion kita sekali zikir. Tahu? Banyak mana, berapa saat zikir seminit, 3 minit je dah maknanya. Kena molek lagi, zikir tu sebati lagi, bukan sekadar pada sel, dia akan turun pada atom tu. Dia itu apa para wali cerita sampai atom turun lagi ke bawah, semakin. Tapi mereka wali gitu, dia terbang di Mekah balik mula kejap je. Dia kawan diri pagi tu dengan zikir tadi dia kawan diri. Ni para wali lah. Tapi kalau orang kita terima. Kita nak beramal sungguh lah apa situ. Kita nak lepas pada ain je ni tak sapalah situ. Kata pada ain ni cukup. Kita ni hak tutupnya lepas sombong tadi. Istilahnya terlepas kita pada ujub. Ini tidak ada sombong lagi. Sesalah pada ain ni. Tak ada tuntut lebih-lebih ni. Dia nak lebih tu, lagi cari pula lah kat lain tu. Bersungguh pun lah. Kat lain tu dia akan ajar kaedah zikir dan sebagainya. Itulah bila amal sungguh amalan yang ada tu dengan jalan yang benar tadi, kita tak tertipu. Malangnya hari ni ada yang ambil kaedah zikir, tapi dia tak sesah, asas pun tak sesah. Dia belajar dalam-dalam, boleh tak habis lagi. Jadi semakin berzikir, semakin sombong dia tinggalnya. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kita nak fokus pada selesaikan hak fardu ain ni. Lagi lebih lagi tak apa-apa. Terus tak ada masalah. Iyalah, berjalanlah masing-masing pula. Tu dia sebut hari ni sebagai motivasi. Nak apa kalau betul boleh buat banyak pahalanya. Kalau nak kira pahala lah. Kalau nak bilang pahala. Itulah kita ni. Wallahu a'lam. Itu saja dulu untuk hari ni. Moga ada rezeki kita sambung lagi di masa akan datang. Dan insya-Allah tersebut tadi kita masyarakat ni kita akan ulang. Jadi tadilah ulang balik mana yang masih berminat belajar lagi tak ada masalah. Tapi kalau rasa nak cari guru lain dah, namun nak duduk rumah nak beramal dah kita rasa acak kali dah dengar ni, kita nak masuk dalam beramal pula. Dan tak ada masalah lain nak beramal dalam masa ini. Tafadhol, tak jadi masalah pada saya ya. Tak jaga Islam kata bersalah ada. Bahkan itu yang paling membedakan saya. Beramal lah. Tak sekadar dengar. Kalau dengar tak pergi mana beramal. Tapi kalau boleh buat dua-dua, boleh mari lagi dengar, beramal lagi, itu yang paling baik. Sebab mendengar ni juga satu tutup kita beramal. Ulang kaji yang kata. Dan lagi macam kita datang ni boleh bertanya soalan. Sebab kadang-kadang saya mengajar pun, kadang-kadang kita dapat benda baru kot daripada ayah anda. Jadi ada benda baru kita ubah cerita kan. Dulu kita cerita gini, sekarang cerita kau lain. Benda yang sama kadang-kadang begitu. Perbezaan tu ada. Allah alam dah. Tapi kalau memang ikut pada awal bukan perasaan lah. Ada masa gini, mengikut apa yang Allah Ta'ala bagi pada yang dia kita. Allah alam sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.